محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT yang dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan usratuna. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Instagram dan juga di Facebook, dan juga seluruh ahli keluarga Darul Faizin. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. InsyaAllah saya Jumat, sebelum kita nak mula majlis, seperti biasa kita nak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah Al-Fatihah, dan juga kita nak beristighfar kepada Allah SWT. Semua amalan-amalan yang kita buat tu sebenarnya kita nak jadikan dia istiqamah. Nak jadikan dia istiqamah. Tu yang nak buat bagi-bagi tu. Kan, kalau nak harap buat sendiri-sendiri pakai tak lekat kadang-kadang. Jadi dengan kita duk buat ikut program ni, dia
dia jadi istiqamah insya-Allah mudah-mudahan. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah azim, astaghfirullahal 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 azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah al-azim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada ayat yang ke-172 dan 173. Insya-Allah 172 dan 173 insya-Allah dalam surah An-Nisa. Dan mari kita sama-sama baca jazakumullah khairan katsira kepada
semua yang mengikuti secara langsung dan yang mana yang mengucapkan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosia Hasan, Azlina Ahmad, Liza Amani, Habibah Ishaq, Ainul Mardiyah, Nurhanum Syafi'i, Nur Aini Isa, Ana Roy, Fatih Ahmad, Zurin, Hamidah Muhyiddin, hamba ilahi Adi Izan, Asri Ismail, Zaitun Nawawi, Rubaiyah Halim, Kartinah Rahmat, Idrusna Rusna, Jamsiah Ja'far, Anugerah Terindah Nur Lidah Abu Hanifah, semua sahabat Mulhaf, Alhamdulillah. InsyaAllah kita jemput Nu'man Bashir untuk memimpin bacaan bermula daripada ayat 172, 3, 72, 73, 74, 75, 76, insya-Allah. Silakan Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang guna Al-Quran buka muka surat 105. Kita akan baca ayat 172 sampai 176 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه
وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pasien. Masih sibuk study lah ni. Malam-malam duduk study. Pasien. Baik, alhamdulillah Bashir tahun ni ambil SPM. Alhamdulillah, salih ala Muhammad. Terima kasih semua yang dah selesai membaca Al-Quran. Dan Allah Muhammad, mari kita tengok tafsiran surah An-Nisa ayat 172 dan 173. Muka surat 741. Hari ini ada beberapa perkataan baru yang nak kita belajar, yang kita duk sebut selalu. Salih Selamat, tapi kita tak tahu apakah maksud di sebalik kan. Salih Selamat kita hari ni, saya ingat ada beberapa poin menarik yang kita boleh bincang pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, perkataan Al-Masih. Tahu tak apa maksud Al-Masih? Dan pasal apa Al-Masih ni? Dekat Nabi Isa pun Al-Masih, dekat Dajjal pun Al-Masih. Kan? Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Dajjal. Jadi apa beza pula di antara Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal? Kemudian perkataan yang kedua yang kita boleh bincang pada pagi ini juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut waziyaduhum. Allah sebut waziyaduhum dalam ayat tu. Fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum waziyaduhum. Apa maksud waziyaduhum? Tambahan. Baik, insya-Allah salih selamat tuan-tuan. Itu dua perkataan yang mungkin kita boleh bincang pada pagi ini. Salih selamat. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yastankiful masihu lan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yastankifal masihu an yakuna, saya puas begini dah. Tu silap baris pula dah.
lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan daripada menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebahagian daripada kurnia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 172 dan 173. Alhamdulillah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas firman-Nya, lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah. Al-Masih sekali-kali tidak enggan sallallahu alaihi Muhammad menjadi hamba bagi Allah, yakni dia tidak sombong. Qatadah berkata, Al-Masih sekali-kali tidak akan malu menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan para malaikat sallallahu alaihi Muhammad yang terdekat kepada Allah. Sebahagian orang yang berpendapat bahawa malaikat lebih utama daripada manusia berdalilkan kepada ayat ini, di mana Allah berfirman, walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, padahal sama sekali tidak ada yang menunjukkan pada hal itu, kerana Allah hanya menyambung kata malaikat kepada Al-Masih kerana istinkaf adalah enggan, dan para malaikat lebih kuasa melakukan itu daripada Al-Masih sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah berfirman, walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat terdekat kepada Allah, dalam keadaan mereka malaikat yang lebih kuat dan lebih mampu, belum tentu mereka lebih afdal. Ada dua makhluk dekat situ. Yang pertama Al-Masih, yang keduanya para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih yakni Isa, Nabi Isa alaihi salam. Allah menggabungkan keduanya dengan satu keadaan, iaitu enggan, tidak malu untuk menjadi hamba Allah. Al-Masih dia boleh jadi tidak malu menjadi hamba Allah. Al-Masih tidak malu menjadi hamba Allah. Para malaikat yang dekat kepada Allah. Jadi Allah hanya menggunakan perkataan satu saja, tidak malu untuk menjadi hamba Allah, Al-Masih dan malaikat. Faham tak? Jadi itulah perbincangan yang panjang tadi ni. Baik Allah Tuhan. Jadi Nabi Isa AS tak malu mengaku dia jadi hamba Allah SWT. Orang yang mengangkat dia lebih daripada kedudukannya, dia berlebih-lebih dalam mengangkat Nabi Isa AS, meletakkan Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya semalam sempat berdiskusi panjang tentang Allahumma salli ala isu kalimah Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan nak tahu juga apa yang diputuskan oleh mahkamah tentang penggunaan kalimah Allah tu. Adakah mahkamah memutuskan untuk memberikan kebenaran kepada orang-orang Kristian dalam penerbitan mereka untuk menggunakan kalimah Allah? Adakah keputusan itu keputusan yang membenarkan penggunaan kalimah Allah? Kalaulah keputusan itu membenarkan penggunaan kalimah Allah, maka kita sedih sangatlah, kita takut sangatlah lagi dia akan jadi kecelaruan dalam masyarakat. Jadi saya pun Allah SWT duduk semalam berbincang dengan beberapa orang yang duduk dalam bidang dia, Sallallahu alaihi Muhammad,
bincang detail tentang apa keputusan sebenarnya. Kita pun nak tahu juga kan, sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, rupa-rupanya yang keputusan mahkamah yang dibuat itu bukanlah membenarkan, tetapi mereka mempertikaikan cara tindakan itu dibuat. Jadi cara penangkapan itu dibuat. Yang diputuskan itu ialah penangkapan yang berlaku itu tidak rampasan dan penangkapan yang berlaku itu tidak bertepatan dengan cara yang betul. Maka mahkamah memutuskan bahawa penangkapan itu tidak sah. Bukannya membenarkan kalimah tu. Stakatlah ni Kementerian Dalam Negeri masih berpegang dengan sallallahu alaihi Muhammad, satu keputusan yang tak pernah berubah, yang tidak membenarkan perkataan Allah digunakan dalam teks-teks Kristian. Ada berapa? Allah, Baitullah, Kitabullah. Ada berapa perkataan-perkataan yang memang tak boleh guna, dan yang tu kekal tak boleh guna. Cuma keputusan mahkamah baru ni ialah keputusan mahkamah yang dia panggil apa? Memutuskan bahawa tindakan ataupun cara yang dilakukan itu tidak bertepatan mengikut kepada akta ataupun yang tu je keputusannya. Maksudnya bukan membenarkan, tak. Dia faham. Jadi tapi dah dikecoh tu macam membenarkan. Tak, bukan membenarkan. Kita masih tertakluk kepada undang-undang yang tidak membenarkan. Tapi yang dipertikaikan, yang diluluskan itu ialah yang diputuskan itu ialah berkaitan dengan cara penangkapan ataupun cara tindakan yang tu. Jadi kita masih duduk dalam keadaan ni. Cumanya manipulasi itu berlaku, dan kita ucap tahniah jugalah kepada kerajaan Malaysia yang bertindak aktif, dan ada lebih 200 peguam yang berhimpun, dan saya Syamat mengambil keputusan untuk file balik. Saya Syamat apa ni, itulah maksudnya orang teknikal tu. Tapi teknikal pun jangan main. Kita pandailah untuk gila dan akhirnya sampai sebagai tahap naik banner dekat sebelah Pulau Pinang apa semua, dah bubuh letak banner Allah Jesus lah apa semua. Jadi tu maksudnya dia, manipulasi itu berlaku disebabkan oleh yang tu. Maka jadi Allahumma salli. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita alhamdulillah dengan apa yang berlaku tu kita masih rasa okey, alhamdulillah. Maksudnya bukan membenarkan penggunaan kalimah Allah tu, tapi lebih kepada teknikal cara tu dibuat. Jadi itulah yang saya nak cerita sikit. Jadi saya syukur pada Allah, tapi kita tak boleh duduk berdiam. Maksudnya kita penegasan tu masih berlaku. Kita kena masih menunjukkan ketegasan yang kita tidak akan sama sekali membenarkan. Yang balik kepada Federal Constitution kita yang tidak membenarkan salih asmat yang diputuskan oleh pihak KDN itulah. Baik, dalam salih asmat yang tu saya nak cerita secara ini saya pun tak pandai sangat nak susun dia perkataan tu lebih, tapi lebih kurang lagu itulah yang apa yang kita bincangkan semalam ni. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, Allahumma salli. Okey. Dan Nabi Isa alaihissalam tetap, Allahumma salli ala Muhammad, tidak malu untuk mengaku dia tu hamba Allah. Sebab tu dalam surah Al-Maidah ayat ke-72 Allah kata, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang ilah selain daripada Allah? Allah tanya Nabi Isa, Allah tahu tak ni? Allah tahu tak situasi yang berlaku ni? Allah tahu. Pasal apa dalam ayat ni Allah cerita, Allah tanya kepada Nabi Isa? Pasal apa?
Sebab dia satu penegasan. Tuan-tuan, kalaulah seorang ni, kita ni kena berlaku adil. Allah bagi dekat kita ni dua telinga. Tahu pasal apa Allah bagi dekat kita ni dua telinga? Supaya kita berlaku adil untuk mendengar dua pihak. Dia simbolik dia. Pasal apa Allah bagi dekat kita dua mata? Boleh tak Allah buat kita satu mata betul je untuk kita? Boleh? Tengok satu je. Allah bagi kita dua mata supaya kita dapat menimbang dengan adil atas apa yang berlaku. Tuan-tuan, mendengar sebelah pihak menyebabkan kita berlaku tidak adil. Sallallahu alaihi wasallam. Dan menghukum sallallahu alaihi wasallam sesuatu dengan hanya mendengar kepada satu pihak menyebabkan keputusan yang berlaku itu tidak adil. Sebab tu kalau ada orang tanya soalan yang berkaitan dengan urusan suami isteri, saya jarang nak jawab. Kata, ustaz, suami saya buat macam ni, suami saya buat macam tu. Apa hukum dia, ustaz? Saya takkan jawab. Tak pasal apa? Saya takut lagi. Saya tak apa, mai kita nak dengar pula daripada pihak suami macam mana. Kalau kita dengar, kalau dia nak cerita masalah rumah tangga, takkan dia nak cerita yang dia tu salah. Ustaz, saya ni salah buat macam ni, suami saya tu betul. Apa hukum atas saya? Jarang dengar macam tu. Yang nak ni suami saya buat macam tu, apa hukum kat dia? Macam tu ada. Padahal Allah bagi dua telinga, kita kena dengar dua-dua belah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Tambah-tambah kalau kita tahu, tiba-tiba orang kata kat anak kita ni, kita tahu anak kita tak buat. Contohlah, salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Salli alaihi Muhammad. Ataupun yang berlaku dekat sekolah, cikgu tahu kata anak kita tu buat salah, anak kita tu buat salah, kita pula duk berkeras kata anak kita tu tak buat salah. Cikgu tu boleh je main habaq kat kita, kata apa? Cikgu kata apa? Tuan, saya minta maaf, jadi apa yang berlaku ni Selamat kami dapati anak puan ni dia buat macam ni sekian. Kita berkeras kata taklah, saya kenal anak saya bela daripada kecil. Apa semua tak apa, kita panggil mak ayah tu, panggil mai duduk depan cikgu suruh buat apa? Cikgu suruh anak kita cerita benda apa yang berlaku. Kan? Waktu tu ada saksi, ada orang yang ada kawan dia sekali yang join sekali buat benda tu sekali dengan dia. Anak dia, pasal apa? Cikgu cakap sudahlah. Pasal apa nak kena bagi anak tu bercakap? Dia pengesahan. Betul tak kamu buat ni? Betul cikgu. Betul tak kamu pi yang tu, kamu yang lompat pagar tu apa? Betul. Betul ke kamu yang pi buat tu? Betul. Pasal apa nak dengar pula tu? Dia satu pengesahan. Padahal cikgu tu tahu dah. Cikgu tu tahu dah. Boleh tak cikgu tu buat tindakan? Boleh dah. Tapi nak bagi sah sungguh-sungguh tu. Salih Ahmad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Kadang-kadang kita pun sama macam tu. Panggil tuan-tuan sekalian Ahmad, panggil anak. Habaq dekat orang lain yang kata tu, panggil anak. Betul tak benda jadi tu? Kita tahu kata anak kita tak buat. Betul. Salih Ahmad. Kemudian apa yang sebenarnya berlaku? Anak pun cerita apa yang berlaku. Kita tahu dah dan kita boleh hukum dah. Tapi tak, kita nak bagi semua orang dengar dan supaya berlaku keadilan kat situ. Allah tahu yang Nabi Isa tak akan buat macam tu. Nabi Isa takkan pergi suruh orang untuk sembah dia. Dia seorang nabi. Semua nabi bawa satu dia panggil apa? Allahumma tugas yang sama untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Tapi Allah tanya dalam keadaan Allah, wahai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang ilah selain pada Allah? Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak aku mengatakannya, dan aku tak pernah mengatakannya. Maka tentulah engkau lebih mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Surah Maidah surah ke-6 ayat 116. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, bila mai tuduhan-tuduhan kat kita, orang kata kat kita apa-apa ni, kadang-kadang ni mendiamkan diri itu lebih baik. Kenapa sebab kalaulah orang berimpun, Allah Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut, kalau berimpun seluruh umat yang dulu yang akan datang, berimpun semuanya untuk bagi mudarat kepada kamu, tak akan berlaku satu pun kemudaratan melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah SWT. Allah bagi penegasan itu. Kita takut apa? Orang nak kata kat kita ke, orang nak fitnah kita ke, orang nak burukkan kita ke, orang nak jatuhkan kita. Kalau Allah tak izin untuk berlaku, tak berlaku dah. So, duduk diam-diam sudah. Kan Allah sebab duduk diam-diam, sabar, minta tolong pada Allah.
Dan Ustaz Syamad waktu duduk diam, kita kadang-kadang explain lah, cuba untuk explain. Explain lah bila orang kata tu taklah saya tak buat macam tu, tak betul tu. Lepas tu dia kata juga, dia pun komplot pula, 3-4 orang pula kata pula. Kita duduk diam-diam sudah. Saya nak pesan kat makcik-makcik yang duduk kat dalam ni. Kita duduk kat dalam ni. Bila kita duduk jalan agama ni, kita tak akan habis, kita tak akan berhenti daripada berhadapan dengan kata-kata manusia. Tuan-tuan, jangan duduk kecil hati sangat. Tahu tak, Salih Alaihi Muhammad, saya sedih bila ada orang meninggalkan madrasah sebab orang kata. Benar tak? Tanda kalau tuan-tuan pindah pergi madrasah lain pula orang kata macam tu juga. Kita tak akan habis telinga kita daripada orang kata bila kita masih duduk dalam ramai, dalam kita duduk dalam kelompok orang ramai. Tak nak pasal apa? Pasal apa makcik keluar ni? Tak tahan telinga Ustaz orang duk kata. Legalah. Orang kata tu maksudnya apa? Saya macam mana? Siapa yang tepuk tangan paling banyak seronok sekali tepuk tangan bila kita keluar tinggalkan madrasah kita? Syaitan lah. Yang tu yang dia nak sangat. Dialah duk cucuk-cucuk telinga orang tu, cucuk-cucuk lidah orang tu, kata. Kadang-kadang orang tak kata terang mana pun, hati tu yang terasa lebih. Lepas tu packing barang lori mai ambil angkat pi. Pasal apa tu? Salih Ahmad. Pasal apa? Bukan pasal orang duk kata. Nah, Salih Ahmad. Nah. Lepas tu duduk rumah tengok TV lagi bagus. Okeylah. Tu macam syaitan nak macam tu. Siapa yang rugi? Kita lah rugi. Nah, Salih Ahmad. Yang kita jangan duk kata ke orang. Yang kita tu pun jangan duk kata ke orang. Jangan maksudnya kata gitu. Biar pilah aku nak kata yang tu yang duk terasa sangat. Ustaz dah kata gitu. Dia tu satu hal lah. Kita tu satu hal juga. Kan? Pasal kita je penyebab orang tinggalkan madrasah. Tu kena fikir juga. Pasal apa tinggal madrasah? Pasal mulut. Kita pun kena ingat juga. Pasal kita juga. Jadi tentang Salih Alaihi Muhammad, maka samalah keadaannya. Salih Alaihi Muhammad, saya pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad macam Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang dululah jadi kecoh-kecoh. Ustaz tak pandai, ustaz tak ada sijil, ustaz tak layak mengajar, itulah lebih kurang. Satu ketika tu saya ingat tahun 2014 2015 kot waktu tu. 2015 aku ingat. Dia kecoh lah waktu tu, 2015 2016 gitulah. Ustaz tak layak, ustaz apa. Ramai waktu tu perkataan yang keluar tu sampai ke tahap ramai orang tak main kuliah. Bila tanya, pasal apa tak main kuliah ni? Ustaz tu tak ada sijil, ustaz tu tak ada tauliah, ustaz tu. Lepas tu duk ustaz tengok TV. Nak cerita tu. Perkataan keluar tu. Daripada pergi mengaji pada ustaz yang tak ada tauliah tu, baik duduk rumah tengok TV. Gitu aja. Daripada pergi mengaji, dia duduk dalam kuliah ustaz yang tak pandai tu, baik aku duduk rumah tengok TV. Tu nak cerita. So bandingan yang sampai macam tu bandingan dia. Dan Ustaz Syamad, jadi yang seronoknya siapa? Yang seronoknya syaitan lah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Al-Masih, dia sekali-kali Allah penegasan dalam ayat ni. Dia kata sekali-kali tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak akan malu menjadi seorang hamba Allah. Apatah lagi para malaikat yang duduk dekat dengan Allah pun tak malu nak mengaku diri dia hamba Allah. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bincang tentang Al-Masih. Al-Masih. Apa beza di antara Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal? Al-Masih ni sebagian ulama sebut perkataan dia berasal daripada as-siyahah. As-siyahah, salli ala sayyidina Muhammad, yang bermaksud berkelana. Berkelana di muka bumi, berjalan banyak. Yang ni nampak macam signifikan lah. Nampak macam signifikan. Sebab bila kita belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang kisah Nabi Isa AS, Nabi Isa memang waktu dia dilantik ataupun diangkat menjadi Nabi salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia buat kerja-kerja dakwah, dia bukan dihalau, dia ditolak oleh kaum dia, sehingga dia terpaksa bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan mak dia. Bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Babylon, Romawi,
Rom, Jerusalem, bergerak satu tempat waktu tu. Dan nanti pun bila Nabi Isa muncul akhir zaman, Nabi Isa akan bergerak juga untuk pergi cari Dajjal. Jadi berkelana ni digelar, asal perkataan daripada as-siyahah tu jadi Masih al-Masih gelaran. Demikian juga Dajjal. Dajjal juga akan, dalam hadis Nabi SAW, Al-Masih Isa Allah sebut dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi Al-Masih untuk Dajjal hanya dalam hadis, tidak dalam Quran. Tu nah, sallallahu alaihi Muhammad. Terkait dengan doa Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil masih wa fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Jadi dia terkait dalam hadis Nabi SAW saja. Dajjal juga dalam hadis cerita dia akan pergi mengembara ke seluruh muka bumi ni. Tak ada satu tempat pun yang dia tak pergi, melainkan semua tempat tu akan sampai, kecuali dua tempat yang dia tak boleh pergi, iaitu Mekah dan Madinah. Yang lain semua tempat. Kalau takdir mengikut pada hadis ni, Bukit Aping pun dia akan sampai. Walaupun Bukit Aping ni bukit tak ada lah, tinggal aping je. Mana bukit dah. Orang tarah habis lah. Ni dia tak akan sampai. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah sallallahu alaihi tuan-tuan. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad. Itulah yang akan berlaku nanti. Itu yang pertama. Allahumma salli. Yang kedua, Al-Masih juga, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia perkataan daripada masaha. Masaha bermaksud sapuan. Sapu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad dalam Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, berkata Ibnu Manzur dalam kitabnya, summiya bihi, dinamakan Nabi Isa dan Al-Masih kerana baginda, kerana dinamakan Nabi Isa sebagai Al-Masih kerana baginda banyak mengembara di atas muka bumi dan baginda tidak menetap di satu tempat. Demikian juga saya semat Dajjal. Yang keduanya usapan. Summiya bidzalika, dan Nabi Isa juga disebut sebagai Al-Masih kerana baginda mengusap dengan tangannya pada orang yang sakit, orang yang buta sejak lahir, orang yang menderita sakit kusta, kemudian mereka sembuh dengan izin daripada Allah SWT. Diusapan. Digelar. Jadi dua-dua maksud pun betul lah. Tapi tang mana pula Al-Masih pada Dajjal? Usapan tang mana? Perkataan yang Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ad-Dajjalu mamsuhul aini maktubun bain ainaihi kafirun. Kata Nabi SAW, nampak tu, mamsuh, dimasaha tadi kan, usap kan. Nabi SAW sebut mamsuh, ad-dajjalu mamsuhul ain. Dajjal ini disapu ataupun ditutup, dia tertutup, tersapu ataupun terhilang salah satu sebelah matanya, terhapus. Ad-Dajjal itu terhapus sebelah matanya dan tertulis di antara keduanya kafir, kafar. Jadi itu beza di antara Dajjal dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Isa AS dalam perkataan Masih. Jadi kalau orang tanya kat kita pasal apa Al-Masih, Dajjal, Al-Masih dengan huruf ha di belakang, Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa sallallahu alaihi Muhammad, ada dua bentuk kalimah Al-Masih yang digunakan. Satu bermaksud pengembaraan, perkelana. Satu bermaksud sapuan. Satu kebaikan, satu kebenaran. Kebaikannya untuk Nabi Isa AS, keburukannya adalah untuk Dajjal sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dari segi pengembaraan, betul, Nabi Isa pun gembara, Dajjal pun gembara. Sapuan bermaksud sapuan itu yang disapu oleh Nabi Isa AS dalam bentuk mukjizatnya, dan
Dan Dajjal itu sapuan dengan bentuk penghapusan mata sebelahnya itu. Saya semat untuk menunjukkan kebenaran bahawa dialah Dajjal yang sebenarnya. Itulah keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, salli ala sayyidina. Okey. Jadi berdalil dengan ayat ni cerita tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam dia tak malu untuk mengaku dia tu hamba Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang berkata mereka disebutkan kerana mereka dijadikan Tuhan-Tuhan bersama Allah, seperti halnya Al-Masih. Maka Allah memberitahukan bahawa mereka termasuk salah satu hamba-Nya, salah satu makhluk ciptaannya. Sebagaimana Allah berfirman yang bermaksud, dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah telah mengambil, yakni mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada yang diridai Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati dengan takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah sesembahan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, wa may yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan daripada menyembahnya, menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Artinya dia akan mengumpulkannya mereka kepadanya pada hari kiamat, lalu memberi putusan di antara mereka dengan hukuman yang adil, yang tidak menzalimi dan menginayah di dalamnya. Walaupun mereka sembah selain daripada Allah, kufur kepada Allah, namun mereka tetap akan diadili oleh Allah seadil-adilnya. Boleh saja Allah nak terus campak daripada dalam neraka, tapi Allah ni maha adil. Maka Allah akan tetap panggil mereka, dan mereka akan diadilkan seadil-adilnya. Siapa? Orang yang kufur kepada Allah. Itu saya pernah cerita dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Waktu di padang mahsyar nanti, mereka akan muncul sembahan-sembahan mereka dulu ni. Sembahan muncul berhala-berhala mereka, malaikat menyerupai berhala-berhala mereka tu, dan mereka akan ramai-ramai akan ikut berhala-berhala tu. Ikut tu pasal apa? Beriman sungguh-sungguh. Salih Zaman tu. Yang kita risau kadang-kadang macam tu lah. Duduk pada waktu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya duduk tengok komen-komen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam media sosial ni, menakutkan lah tuan-tuan. Menakutkan lah salli ala sayyidina Muhammad. Aduh, sampai ke tahap sanggup kata ulama-ulama ni pengikut Dajjal, ulama jahat. Ulama jahat ni. Sebab tak sesuai dengan apa yang dia nak, dia kata, bila kata apa? Salah, kata perkataan hang tu salah. Perkataan kamu tu salah. Dia boleh kata tu, kamu tu pengikut ulama su. Orang yang menasihati dia tu, dia bukan ulama pun. Tak, dia bukan ulama pun. Dia orang biasa, cuma ramai orang ikut. Bila orang tu kata apa? Jangan kata macam tu. Yang buat keputusan itu pun di kalangan alim ulama juga. Dia kata yang buat keputusan itu ialah ulama su, ulama jahat. Ulama dunia ni. Berimpun, ulama-ulama berimpun untuk buat satu keputusan, sebab tahu kata tanggungjawab tu besar bila buat satu keputusan. Dia boleh kata yang semua yang buat keputusan itu semua ulama su, ulama jahat. Dia buat keputusan betul itu. Yang paling dahsyatnya ialah ramai pula di bawah dia tu yang menyokong dia. Saya takut tuan, saya sama takut. Kita macam mana kita nak sebut? Allah Rabbi saya mana. Itu yang kita risau. Oleh kerana itu Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beramal, beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebahagian daripada kurnia dia. Beriman, beramal saleh, Allah bagi apa? Pahala. Menyempurnakan pahala.
Allah dah bagi pahala sempurna, Allah tambah lagi ke atas, yakni dia memberi pahala kepada mereka sesuai dengan amal soleh lakukan, dan dia memberi mereka tambahan atas hal itu daripada kurnia kebaikan, kelapangan rahmat dan pemberiannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Mardawih meriwayatkan daripada Jalul Baqiyah, daripada Ismail bin Abdullah Al-Kindi, daripada Al-Amashi, daripada Sufyan, daripada Allah, dia berkata berkaitan dengan ayat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagai penggunanya. Beliau berkata pahala bagi mereka adalah Allah memasukkan mereka ke dalam syurga, wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka sebagai penggunanya. Baginda bersabda, syafaat bagi mereka yang wajib masuk neraka bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Namun sanad hadis ini tidak kuat, namun jika diriwayatkan secara mauquf daripada Sa'id itu lebih baik. Baik, dalam hadis Muhammad, bila buat baik ni, beriman, beramal soleh. Amal soleh ini membuktikan iman. Dia tak jadi orang beriman seandainya dia tak membuktikan dengan amal soleh. Boleh faham tak tu? Macam mana nak cerita dia tu orang beriman kalau dia tak beramal soleh? Semayang tak, tapi dia kata dia orang beriman. Buat perangai tak elok, tapi dia kata orang beriman. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak membuktikan iman kalau dia tak melakukan amal soleh? Jadi pembuktian iman itu ialah bila berlakunya amal soleh. Saya selalu sebut, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Saya selalu sebut, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Jaga bahasa perkataan kita. Jangan duduk mengumpat, jangan duduk fitnah orang, jangan duduk buat khianat kat orang. Kalau betul, kata betul. Kalau salah, jangan duk pi tegak benang yang basah bagi tahu kata betul. Kadang-kadang tak salah untuk mengaku, tak rugi untuk kita mengaku kata kita salah. Tak rugi. Nah, kita salah, duk perbetul sebab takut lagi orang duk kata kita duk pihak yang salah. Padahal waktu tu kita telah menzalimi orang lain yang betul. Faham tak faham tu? Nah, dia salah, tapi disebabkan dia nak mengaku kata dia betul, dia takut lagi orang kata dia salah, menyebabkan ada orang yang duduk di posisi betul, dia tu terzalimi. Jangan sampai macam tu. Mengaku salah tak apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, aku je salah. Dan Allah SWT jaga, jangan zalim kat orang. Orang baik, orang sentiasa doakan kebaikan. Sentiasa doa kebaikan. Kemarin saya pergi ziarah keluarga yang Salih Zaman, 2 beranak tenggelam dekat dalam tasik itu. Saya pun nak tahu juga kisah sebenar ni kan, apa yang berlaku sebenarnya. Subhanallah, salli ala sayyidina tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allah bersaksi. Saya pun pergi lah, sampai tengok ramai orang duk tunggu. Ramai orang duk tunggu. Doa ni banyak sebab benda tu viral, benda tu di-viral. Itu viral, seluruh Malaysia tahu. Benda ni jadi kat tasik, dekat Sadang aja. Dan bukan kes pertama pun. Kan? Cerita jatuh sungai ni banyak dah. Kat tempat kami pun dulu makna dekat kampung kami tu ada satu sungai Tali Ayak. Besar sungai tu. Tapi dulu hero saya pun duk main berenang cross sungai gitu ya. Gitu ya, berenang ni kita ni orang kampung kan. Terjun belah ni pi berenang pi belah tu. Tu kira mak tak tahu, kalau mak tahu dah marah dah lah. Tapi cerita budak-budak dulu kan berenang. Tali Ayak tu luas. Lintah besar ni, panjang ni, lintah ni melekat ke betih. Oh biasalah budak-budak orang kampung. Dan salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita sungai tu makan orang tu setiap tahun. Setiap tahun mesti makan orang tu bagi. Sungai tu jenis makan orang. Salih sayyidina Muhammad. Terkejut. Malam-malam dengar orang teriak. Teriak kat
dekat dia panggil apa? Dekat pintu ayak. Dia ada pintu ayak kan? Ha? Tak tahulah siapa teriak, kucing bunyi ke apa tak tahulah. Kan dengar teriak. Tak tahu, Allah Alam. Jadi dalam salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, biasa dah dia dengar tu. Tapi yang ni dia viral satu Malaysia. Cerita dia. Jadi mungkin ada sebab pasal apa Allah nak beritahu. Mungkin ada sebab. Saya pun pilah salli ala Sayyidina Muhammad. Pilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, nak dengar kisah apa kisah berlaku. Subhanallah, cerita dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Si anak mak dengan anak ni, anak tu nak pi untuk riadah petang tu dekat Tasik tu. Saya pun sebab duk dengar banyak cerita sangat, saya nak tahu kisah yang betul-betul dia macam mana. Tak ada siapa pun tahu kisah betul itu macam mana, sebab dua-dua pun meninggal. Kan? Jadi masih banyak saya mungkin yang cerita yang paling dekat kita dengar ialah kita dengar daripada ahli keluarga dia tulislah lagu mana. Abang dia ada apa semua. Lepas tu dengar cerita abang dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi adiknya tu bawa kereta, mak dia duduk kat sebelah, kemudian berhenti parking tepi Tasik tu. Bukan rapat dengan Tasik, taklah. Parking ni Tasik tu jauh juga kat depan tu. Dekat di antara kereta dengan Tasik tu ada jogging track. Ada jogging track lagi. Dan jogging track tu tinggi. Dia road curb. Dia pasang road curb ni macam tepi jalan ni. Road curb tu. Maksudnya kereta tu melintasi road curb tu. Tinggi. Jadi semuanya bila kereta tu jumpa dekat dalam dasar tu, duduk dekat nombor 3, gear tu dekat 3 tu. Bukan sekat D, kat 3 tu. Maksudnya gear rendah kan. Maksud duduk dalam gear, kereta tu dalam gear. Dalam gear. Mungkin turun tu tak perasan, tak letak parking, tak tarik handbrake apa semua. Jadi sebab mungkin kereta tu bergerak. Sebab dia duduk dalam gear. Dia bergerak pelan-pelan apa semua, bergerak apa semua. Entah macam mana bergerak tak tahu. Mak dia seorang duduk dalam tu, mak dia cerita. Saya sebab tuan-tuan, kereta bergerak sebab sampai masuk. Kereta tu bila dah masuk dekat dalam Tasik tu, bawa anak dia perasan. Anak dia lari. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad buka kasut, tinggal handphone kat tepi tu, terjun nak pergi selamatkan mak dia. Maksudnya anak dia bukan duduk dalam kereta, nak duduk kat luar kereta. Terjun nak selamatkan mak dia. Kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad cuba nak buka pintu depan belah mak dia tu tak lepas. Sebab dah duduk dalam ayak dah, jadi susah nak buka. Jadi dia pusing pula mai kat belakang, buka pintu belakang. Bila buka pintu belakang tu, waktu tu ayak pun mendorong masuk. Ayak masuk, dia pun masuk kat dalam kereta. Bila ayak masuk, dia cepatlah. Kalau tak buka pintu, dia duduk terapung lagi tu kan. Jadi kalau dia ayak masuk, dia pergi ke depan sebab berat enjin kat depan, maka kereta tu menjunah macam tu. Dan subhanallah, dua-dua beranak, takdir Allah meninggal lah. Saya sebab tuan-tuan, itu cerita yang diceritakan oleh abang-abang dia. Selebihnya wallahu alam, tak tahu apa yang berlaku. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, saya pun duk cerita. Bila jumpa ayah dia pun tak apa sihat. Ayah pun tak apa sihat, duk penat, duk asma. Jadi gas ni yang inhaler tu dalam poket. Dia cakap apa? Gitu. Dia tak mau nak makan apa semua. Kita pergi duk gosok-gosok belakang apa semua. Kakak dia duk cerita. Sedih Ustaz tengok pasal apa? Pasal ayah tu duk menyandang kat belakang dinding tu. Kami duk cari mana ayah. Tengok ayah duk sandak kat dinding, duk telefon anak dia yang meninggal. Duduk seorang-seorang duk telefon. Telefon siapa? Telefon anak dia yang meninggal tu. Sebab anak dia tu rapat sikit dengan ayah dia tu. Salih Muhammad. Tapi subhanallah tu Azimat, kakak dia cerita, kakak dia kata apa? Dia duduk habaq kat kawan dia, dia duduk mesej kat kawan dia. Dia kata dia nak Allahumma salli ala Muhammad, dia nak pi dengan mak dia. Maksud dia dah habaq kat kawan dia nak pi dengan mak dia. Dia nak meninggal dengan mak dia. Kawan dia tanya, ada pasal apa nak pi dengan mak? Padahal rapat dengan ayah. Dia kata syurga kita duduk kat mana? Syurga kita duduk kat siapa? Dia kata syurga duduk kat mak dia. Tu yang dia nak pergi dengan mak dia. Dia makbul doa dia lah. Dia meninggal dengan mak dia. Dan Ustaz Syahmat, yang pertamanya tuan-tuan, Allah Ustaz Syahmat, orang meninggal tenggelam ni, meninggal lemah ni, dia salah satu kelompok yang dipanggil syahid. Orang syahid akhirat dia panggil. Syahid dunia orang yang pergi berjihad fisabilillah tu, syahid dunia.
Yang ni tak payah mandi, tak payah kapan. Tapi orang yang tenggelam, dia panggil syahid akhirat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia pula, anak dia pula tu pi terjun nak pi selamatkan mak dia. Kematian itu disebabkan dia nak pi selamatkan nyawa orang. Ni 2 kali pula ni, dapat kelebihan lagi. Dia dalam saya semat, saya doa sebut betul lah. Tak apalah, lepas dah bahagian depa. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayah dia pun tak apa nak dengar sangat, kita duduk duduk abang. Kata tak apalah, tak apa. Elok dah pi tu kat depa, elok dah. Sallallahu alaihi Muhammad, elok dah. Maksudnya kalau syahid akhirat ni, kelebihan dia ialah dia terlepas daripada azab barzakh, azab kubur dia tak ada. Mudah-mudahan lah kan. Baiklah untuk Allahumma salli ala Muhammad. Orang baik dia kata, kalau orang baik, Allah akan bagi kebaikan-kebaikan untuk dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu saya selalu pesan, jadi orang baik. Jadi orang baik. Orang doakan kebaikan, Allah akan bagi kebaikan dekat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang itu, dia jatuh kapal terbang. Bukan, jatuh helikopter terbang. Saya waktu tu saya duduk dekat Jordan, saya ingat. So dia sembang dengan kawan saya. Dia kata apa? Aku kenal dia tu. Kenal tu. Panggil buruk. Dia kata. Panggil buruk. Lalu saya kata, orang mati terbakar ni, dia salah seorang. Nabi SAW sebut. Antara orang yang mati dia panggil apa? Syahid akhirat ni mati terbakar. SAW. Dia kata, mati terbakar lagu mana? Mati syahid akhirat lagu mana? Dia panggil tak elok. Ada benda baik, mungkin ada benda baik yang dia buat dalam hidup dia yang Allah pandang, yang Allah bagi kebaikan tu kat dia. Mungkin ada benda dalam hidup kita ni yang kita buat baik, yang Allah pandang yang tu dan Allah nak bagi kebaikan tu. Maka Allah matikan dia dengan mati, dia panggil syahid akhirat. Jadi orang baik. Tak rugi sikit jadi orang baik. Kena belajar jaga mulut kita ni. Jaga mulut. Cakap yang mana patut sudah. Main nak cerita pasal orang apa semua semalam. Malam jumpa ustaz ni nak tanya ni, betul ke? Malam dah. Saya jumpa kawan-kawan tu, betul ke ni? Betul apa? Dah betul kan? Ayalah, saya duduk sibuk lah. Macam tu kita ni. Hai orang sibuk nak tahu yang tu, nak tahu yang ni. Nak tahu tu apa faedah dia dapat? Apa faedah dia dapat? Dan ingat tu, Allah sebut apa? Fa ammal ladina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Allah akan bagi apa ni? Allah akan bagi dekat dia kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, dan Allah akan tambah pula kebaikan tu untuk dia. Kalau dalam Al-Quran ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang cerita tentang tambahan ni. Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam ayat yang lain Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Tambahan lagi. Salli ala sayyidina Muhammad lil ladina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yakni syurga dan ziyadah tambahannya. Salli ala sayyidina Muhammad, yang tu surah Yunus ayat 26. Ziyadah ni maksud apa? Az-ziyadah ni maksud apa? Tambahan-tambahan ni apa? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan, ziyadah yakni tambahan daripada pahala yang terbaik di dalam ayat itu maksudnya ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat baik, Allah bagi pahala, Allah bagi kebaikan. Kebajikan yang dia dapat syurga Allah SWT, dan dapat syurga itu satu nikmat. Tapi Allah tambah lagi az-ziyadah, tambah lagi. Tambahan dia apa? Nanti di syurga dia akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun, dan mereka di dalamnya syurga memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahannya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan lagi menjelaskan makna tambahan di atas ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir mengatakan ayat ini lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka berbuat baik dan ada pahala syurga yang terbaik. Dan tambahannya seperti dalam riwayat Musallih Asmat dari Syuhaib, maksud dalam ayat tersebut ialah melihat wajah Allah yang maha mulia. Tuan-tuan, Allah Musallih Asmat tuan. Sebab tu saya selalu sebut, tak rugi buat baik, tak rugi jadi orang baik. Bukan setakat dapat syurga, dapat satu kenikmatan yang mengatasi semua nikmat-nikmat dalam syurga, iaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombong diri, yakni tidak mahu taat kepada Allah dan beribadat kepadanya dan menyombongkan diri pada melakukan hal itu, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain daripada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku akan perkenankan bagi kamu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tengok ayat ni. Ini ayat ancaman kepada orang yang tak mau doa ke Allah. Orang yang malas berdoa. Sombong dia panggil. Kita ni, kalau orang duk minta kat kita, kita panggil apa? Hai, tak ada kerja lain minta ke orang. Ya nah? Pilah. Hari ni minta secupak beras, esok minta secupak gandum, lepas tu minta secupak gandum. Cerita Kasim Baba dengan Ali Baba. Ali Baba hari ni mai minta gandum secupak, tu minta gandum secupak, minta gandum secupak. Mai sekali lagi tak minta gandum lah, minta cupak. Minta bekas. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sayyid Samad. Lalu Sayyid Samad, isteri Kasim Baba buat apa? Pelekat gam kat bawah tu. Kalau jumpa dinar Sayyid Samad dah. Lepas tu suruh Marjina pergi tengok. Dia minta banyak ni, orang kata hang tak ada kerja minta kau. Tapi Allah suruh kita minta kat dia. Minta sungguh-sungguh punya minta, sampai macam tak ada apa-apa punya minta. Hatta terongkai tali kasut pun Allah suruh minta kat dia. Dia terongkai tali kasut, ikat sudahlah, pergi minta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terongkai tali kasut pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta pada Allah. Terputus tali kasut pun minta kat Allah. Saya sama. Orang yang tak mau minta dekat Allah ni dia panggil orang sombong. Orang sombong. Pasal apa orang sombong? Pasal dia berasa semua ada kat dia dah. Tu yang dia tak mau minta kat Allah ni. Dia cukup dah. Padahal dia bukan ada apa-apa. Minta kat Allah. Salih sama. Tuan-tuan, salih ala sama. Minta kat Allah. Minta. Ni lapak ni begini. Minta kat Allah. Dia bagi Allah bagi Allah ilham kat ustaz untuk berhenti. Sudahlah pukul 8 dah tak berhenti lagi. Kan saya tuan. Jadi Allah mesti tuan. Minta kat Allah. Orang yang tak mau angkat tangan minta kat Allah, Allah sebutlah ayat ni, Allah kata ud'uni astajib lakum, mintalah daripada aku akan perkenankan untuk kamu. Ni janji Allah. Kemudian Allah sambung, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia lepas suruh Allah suruh minta, kata orang tak minta, ini orang sombong, maka sayadkhulum jahannam dakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malah doa. Allah malu bila ada hamba dia yang angkat tangan lalu Allah tak bagi kat dia. Allah malu. Maksud Allah malu, maksudnya Allah akan bagilah cerita dia. Nabi SAW. Tapi tak mau angkat tangan, malah doa pun malah. Doa ni pun macam main-main doa aku tu. Tahu apa Allah buat? Allah bagi sikit ujian dekat kita supaya kita ni angkat tangan doa balik ke Allah.
Allah bagi uji sikit, barulah nak angkat tangan balik. Barulah nak angkat tangan balik. Sebab Allah nak kita angkat tangan. Salih Ahmad. Main masalah teruknya lagu mana? Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Allah bagi kat dia ujian pun tak mau angkat tangan lagi. Ni lagi teruk semua ni. Dia menggelupuk merata, satu dia tak minta ke Allah. Minta Allah bagi ujian sikit. Orang kata lah, orang fitnah lah, orang buat macam-macam lah, orang buat zalim kat kita lah. So Allah suruh angkat tangan balik. Angkat tangan, doa elok-elok, merayu merintih kat Allah. Bangun, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi yakni kecil, hina dan remeh sebagaimana sebelumnya mereka enggan menyombongkan diri. Wallahu alam. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi dalam surah An-Nisa ayat yang berikutnya insyaAllah. Dan kita ucap terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Marilah kita semua yang mengikuti kuliah kita ni, kita sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendaftarkan diri kita untuk kita melaksanakan ibadat korban. Ibadat korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia dengan nilai sejumlah RM390 sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan menggantikan salih selamat kepada kita ni ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Allah bagi kat kita nikmat sangat banyak. Allah minta sikit saja untuk kita tolong saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Yayasan Budi Ihsan Malaysia buat pilihan kat kita nak buat korban itu di luar negara, tempat orang miskin, ataupun di dalam negara. Kita ada option sendiri. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan ada option. Jadi kita tak tinggal orang-orang dekat sini, walaupun kita pilih untuk buat dekat negara-negara miskin. Kita tengok. Jadi subhanallah dalam salih ala Muhammad. Maka yang paling penting sekali, semua orang kena ada niat untuk buat ibadat korban. Semua orang ada niat. Satu rumah satu korban, cukuplah. Satu kurma pula dah. Satu rumah satu korban. Korban campur rumah jadi kurma. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh layari kembara.korban.my ataupun mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadat korban di nombor yang telah kita pinkan di situ. InsyaAllah jazakallah khairan katsira kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Salih semangat atas usaha yang baik ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita insyaAllah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salih wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Nur Rasida, Jawahirdin, Farida Ferry, Khadijah Abdullah, Asri Ismail, Anwar Semat, Fauzia Asad, Humyati Tembung, Nur Hawati, Halijah Ain, Jawahirdin, Mulhaf, Nazrah Subari, Rosnah Ja'far, Salih ala Sayyidina Muhammad, Muhammad Hasfahani, Masyita Ahmad, Azhari Zaini, Azhar Abdul Razak, dan semualah insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.